Assalamualaikum kepada semua pendengar FS. Aku sebelum ni adalah pembaca setia FS. Dah bertahun lamanya. Hari ni tergerak hati pula nak kongsi dengan korang semua kisah aku kena gangguan. Harap ada yang sudi dengar lah. Kisah aku ni tak adalah menakutkan sangat, tapi nak juga aku kongsi dengan korang untuk pengajaran. Terima kasih kepada admin kalau cerita aku ni disiarkan. Ceritanya macam ni. Kisah ni berlaku masa aku bujang, sekitar tahun 2011 hingga 2012. Aku menyewa di rumah flat 5 tingkat. Rumah sewa aku ni tingkat nomor 5. Dan rumah aku ni jenis yang kembar 2 biji je. Tangga di bahagian tengah bangunan. Rumah 2 buah kiri dan 2 buah lagi di kanan bangunan. So maksud aku, satu level tu hanya ada 4 buah rumah je. Aku menyewa berdua dengan housemate aku. Tapi dia ni jarang ada di rumah, selalu keluar. Sekali kalau dia off station tu, dalam 1 bulan jugalah baru nampak muka dia balik. So, kebanyakan masa aku duduk seorang. Aku ni kerja office hour. So, waktu balik tu pukul 5 petang. Tapi disebabkan aku duduk seorang je dekat rumah tu, so aku ni selalulah lepak dekat office dengan member-member aku. Sampai pukul 7 macam tu, barulah aku gerak balik. Setiap hari, aku akan sampai rumah dalam timing nak maghrib macam tu. Dalam 7.20 hingga 7.30. Sampai rumah tu pun dah nak gelap dah. Sampai je rumah, aku selalu akan mandi, cuci diri semua. Dah jadi kebiasaan aku ni, lampu rumah aku akan on satu je di ruang tamu. Sebab dapur dengan ruang TV tu memang bersambung. Yalah, rumah flat ni kan kecil je. Nak jimat elektrik, aku buka satu je lampu dekat area ruang tamu. Suasana tu tak adalah gelap sangat. So aku ni pun on lah TV. Layan mata aku ni sementara nak ambil mood nak tidur lena. Lupa nak cerita. Aku ada jiran. Tapi dia pun macam ada, macam tak ada kat situ. Jiran aku ni, dia lelaki. Dia stay seorang. Aku pernah lah jumpa dia. Sekali 2 macam tu. Tapi tak pernah berkenalan. Sebab timing kerja kami tak sama. Aku rasa jiran aku ni, dia kerja kilang. Sebab selalu malam, dia jarang ada di rumah. Mungkin dia kerja shift. So, jarang-jarang lah jumpa. Hujung minggu pula, selalunya dia tak ada. Aku rasa dia ni balik kampung. Aku agak-agak je lah, sebab tak kenal betul-betul jiran aku tu. Rumah jiran aku ni selalunya sunyi je. TV pun aku tak pernah dengar dia on. Tak tahulah kalau dia ada TV atau tak ada. Okey, sambung cerita tadi. Sambil tengok TV tu, aku punya feeling ni macam ada yang tak best. Aku dapat rasa macam ada orang tengah pandang aku dari sudut gelap tu. Aku boleh rasa dan aku macam boleh nampak dari hujung mata aku ni ada susuk tubuh tengah berdiri tengok aku. Jantung aku masa ni dah start laju dah. Waktu tu tumpuan aku tengok handphone je. Aku cuba berchat dengan BF aku. Kononnya nak tenangkan diri sendiri. Aku ignore perasaan takut aku tu. Makin lama, makin aku tak boleh tahan pula. Jantung aku makin laju. Nervous semua ada. Aku pun mengadu dekat BF aku. Yang aku ni dah tak sedap hati. Kenapa tiba-tiba aku rasa lain macam. Lepas tu, dia ni pun paksa aku kemas beg. Pergi tidur rumah member aku. Sebab risau keselamatan aku. Dah lah aku sorang-sorang malam tu. Takut jadi apa-apa nanti susah. Aku ni ego. Masa tu tak nak keluar rumah. Konon semua okey. Tapi sebenarnya aku malas nak kemas barang-barang. Sebab esoknya tu masih kerja. Padahal hati aku ni
memang tak sedap dah. Aku masih ignore lagi perasaan aku ni. Aku tak berganjak pun dari posisi aku. Masih menghadap handphone. Posisi TV di hadapan. Di bahagian kanan aku ialah dinding kosong yang connect dengan rumah jiran aku. Kiri pula dinding bilik aku. Lepas tu, aku dengar sayup-sayup. Bunyi guli macam dicampak dan tuju ke dinding kanan rumah aku yang connect dengan rumah jiran aku tu. Mula-mula, aku dengar guli tu dicampak slow-slow. Aku macam dengar tak dengar. Aku ignore lagi. Makin lama, makin laju guli tu dicampak non-stop ke dinding. Masa ni, aku dah tak keruan. Aku rasa something wrong. Aku rasa benda tu macam saja je dan aku tahu yang dia ada di situ. Sebab tu, makin kuat dia campak guli tu. Bunyi makin kuat, makin laju, makin nyaring pula. Serius, takut yang amat sangat. Tak pernah lagi aku rasa takut macam ni sejak aku stay rumah tu. Aku dah tak keruan. Aku tutup TV, terus lari masuk bilik. Tak tengok tempat lain dah. Dengan lampu dapur pun, aku tak off. Punyalah nervous, aku biar je terang sampai ke siang. Aku masuk bilik, lock pintu bilik. Aku terus baring dalam gelap. Aku masa tu tidur mengiring menghadap pintu bilik. Tapi aku jadi takut sangat. Aku rasa macam ada something follow aku. Aku tak berani bukakan mata. Aku pejam je. Tapi hati ni masih tak keruan. Aku ubah posisi baring aku, membelakangkan pintu bilik pula. Masa ni, aku baca ayat kursi. Tapi entahlah, betul ke tak? Yalah, dengan takutnya tu, semua ada. Aku hentam je baca yang mana aku tahu. Belakang badan aku ni, dah rasa panas sejuk. Meremang habis bulu roma aku satu badan. Serius, aku tak berani nak pusing untuk tengok apa yang ada di belakang aku. Aku tawakal je. Aku ulang-ulang baca ayat kursi. Aku cuba pejam mata aku kuat-kuat. Berpeluh sejuk aku rasa malam tu. Dalam otak aku ni, terbayang lembaga tu berambut panjang, berbaju putih. Macam aku tak sanggup nak toleh. Aku tak nak ambil risiko. Aku tarik selimut aku dan berselubung dalam selimut tu. Tak tahulah berapa lama aku berada dalam situasi tu. Dekat luar masa tu, sunyi je. Tak ada bunyi motor yang lalu lalang. Tak lama lepas tu, aku terjaga. Aku tengok dah cerah dah, siang rupanya. Masa ni, leganya aku rasa. Aku pun tak sedar pukul berapa aku terlelap. Aku bersyukur sangat dia tak tunjukkan diri dia. Kalau tak, memang tak tahulah apa akan jadi dekat aku. Lepas kejadian tu, aku dah tak berani balik maghrib. Aku akan pastikan aku akan sampai sebelum maghrib. Atau kalau aku lepas terlewat, aku akan pastikan aku sampai selepas maghrib dalam 8.30 macam tu. Pengajaranlah untuk aku. Sebelum ni, tak dengar pesanan orang tua. Jangan berjalan time maghrib. Mendapatlah sekali. Dalam hidup aku ni, aku rasa paling takut dengan peristiwa tu. Sorry lah kalau story aku ni tak menakutkan untuk korang. Tapi, cukuplah pengalaman tu menakutkan untuk aku. Sekian saja cerita aku. Sampai jumpa nanti di next cerita.